turun tu beli emas. Ya, betul. Tahu? Pandai. Masa dia turun tu beli emas. Minggu lepas dia naik nanti saya dapat emas masa dia turun tu sampai 2988. Lepas tu dia naik sampai 3000 lebih. Lepas tu turun minggu lepas, 2-3 hari lepas saya dapat emas, beli emas ketika 3016. Sekarang ni pagi ni dia dah menjulang 3100 lebih. Bila-bila hari ni boleh jual dah dapat untung. Nampak tak? Untung harian tu ya. Biasa Jumaat Sabtu hanya emas dunia dia statik kerana dagangan terhenti. Harga tutup tu. Dan Isnin nanti saya percaya balik dia akan naik. Sama ada naik atau turun, tapi saya yakin dia naik. Emas naik. Dia turun kejap, dia naik banyak. Dia turun kejap, naik. Kesimpulannya emas memang naik. Baiklah Ustaz Osman, kita ikuti dahulu informasi berharga khusus untuk TV Selangor merakyatkan informasi. Ikutilah maklumat ini amat berguna dan kita akan kembali bercakap secara mendalam mengenai emas, ya, rahsia kekuatan ekonomi Islam. Silakan. Segala masalah, isu dibawakan secara eksklusif hanya untuk anda melalui www.tvselangor.com dalam Apa Khabar Selangor. Apa khabar Selangor? Alah, hai. Baiklah, kita masih lagi bersiaran secara langsung di pusat siar maya tvselangor.com. Mari kita berinteraksi untuk talian mesra kita 0355693657 dan bagi mereka yang ingin SMS di 0196622585. Email ada penerbit yang akan menjawabnya di aks@tvselangor.com. Di Facebook kita TV Selangor 2009. Baiklah, emas rahsia kekuatan ekonomi Islam. Saya ingin berkongsi dengan Ustaz Osman satu cerita. Tadi Ustaz ada sebut mengenai Yahudi, ya, mengenai Yahudi. Yahudi ni dulu golongan satu bangsa ni dengan orang Arab, ya. Dia tengok Arab ni mengguna emas, ya. Kata tadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emas telah digunakan. Jadi dia bawa uncang kata-kata kan. Dia bayarnya 1 dinar atau 1 uncang atau 7 uncang kan. Jadi Yahudi ni tengok, dia kata berat sangat kamu tu kan. Kamu bagi semua emas tu kat aku bagi kau surat perjanjian. Promissory note. Jadi promissory note ni punyalah besar kan. Yang si Arab ni kaya kan. Dah bergantang dah dia punya promissory note. Jadi Yahudi tu kata kami kecilkan dia. Di situlah permulaannya kertas. Bayangkan orang yang mempunyai banyak kertas dengan orang yang mempunyai banyak emas, mana lebih untung, saudara? Ini nak bagi kesedaran bahawa emas mesti digunakan di negeri-negeri. Dan Ustaz Osman adalah alim, ya. Kalau ulama di Selangor bersatu padu
membentangkan ini kepada Baginda Sultan dan meyakinkan para pemimpin kerajaan negeri, insya-Allah saya ada keyakinan bahawa emas sudah boleh digunakan di Selangor tidak berapa lama lagi. Bagaimana harapan kita? Ada peluang? Yeah. Kita mau tak mau ataupun ada peluang atau tak ada peluang, kita kena ke arah itu. Sebab ini ialah arahan Nabi SAW. Nabi kata beruntung berniaga dengan dinar. Nabi kata orang yang ada dinar sekian, orang yang ada emas sekian naklah bayar zakat. Soal kewajipan agama banyak tertangguh apabila kita tidak menyimpan emas dan memperkenalkan dinar. Dan ini adalah mata wang sunnah Nabi SAW. Berikutan yang disebut tadi, antara emas dengan wang kertas, mana untung? Cuba saya nak buat contoh yang terdekat. Baru ni saya jumpa seorang yang dia simpan duit tahun 2001, 10,000 dalam bank. Tahun ni baru naik namanya pergi haji. Saya tanya pada dia, berapa duit dia bertambah? Simpan 10,000 tu. Dia kata naik 13,000 lebih. Saya buktikan melalui internet harga, kalau tuan-tuan buka kitco.com akan tahu harga emas tahun 2001 tu. Ulang Ustaz. Kitco, kitco.com. Harga emas dunia. Tengok, klik tahun tu, klik tahun 2001, buatlah kiraan. Dapat harga emas pada itu ialah 42 gram. RM42 1 gram. Arti kalau 10,000 dibagikan 42 gram, orang itu berhak mendapat 238 gram emas. Itu dia. Kalaulah disimpan saja 10 tahun, simpanlah celah-celah buku kan. Jangan lupa cukup. Cukup kota naik nama ada kota haji, dikeluarkan emas 238 itu, jual hari ini. Kalau hari ini lagilah. Pada hari itu saya kira 154 gram, 154 ringgit 1 gram. 238 kali 154 bukan 13,000, bukan 20,000, 33,600 lebih. Bayangkan, 10,000 disimpan di situ, beli emas, emas disimpan, dikeluarkan emas, dinilai 33,000. Nampak? Tonton kira lah, nak senang kira, emas yang kita beli masa kita tunang dulu, emas yang tuan-tuan beli masa kahwin dulu, okey, berapa harga ketika itu? Sekarang pergi kedai emas, nilai balik berapa? Memang melambung. Baiklah, jikalau para penonton belum ada kesedaran lagi, saya nak bawa cerita ni lah, berkongsi dengan Ustaz Osman ya. Kalau kita tengok dalam satu filem, iaitu Seniman Bujang Lapuk, perhatikan bagaimana ya Aziz Sattar nak jual kertas. Murah je kan. Dia kata ini saya beli RM1, dia nak beli sekali arong tu 20 sen je kan. Macam-macam cerita ada. You simpan lah tu cerita. Kertas dia nilai 20 sen je kan. Tetapi emas ada nilaian gadaian. Jadi bagaimana strateginya kita ubah minda masyarakat Melayu daripada gadaian emas tu kepada satu pelaburan emas ya. Ustaz Osman berceritakan. Ini satu perkara yang menarik dan menjadi rahsia. Rahsia pelabur-pelabur emas. Orang Melayu ni bila sebut gadai, itu orang miskin je. Ini masalahnya ni. Sesak. Orang sesak. Orang takut nak pergi gadai, malu, jatuh status. Sebenarnya orang yang pergi gadai sekarang ni bukan orang miskin. Pelabur-pelabur emas yang banyak jongkong emas daripada diri dia. Sebab bila kita semua emas ni, pertama pelaburan jangka panjang. Memang dia naik 50% tahun. Kalau 5 tahun berapa? 10 tahun berapa? Kira sendiri. Okey, dalam masa sama, kalau kita ada emas macam ni, pada saya ni, orang nak beli, saya jual. Saya beli dulu 3,000. Harga hari ni boleh angkat sikit. Contohnya 20 gram ni, harga 3,000. Saya beli dulu. Jadi hari ni harganya 3,147. Harganya. Sekarang ni detik ini. Masa beli dahulu 3,000 ya. Kalau orang nak beli, saya jual. Saya untung harga semasa. Okey, 3,000 masa dibeli tahun dalam minggu lepas. Minggu lepas ya. 3,000 harganya. Jadi pada hari ini 3,147 saya keluar rumah tadi. Senang-senang je. Jadi maknanya pergi pajak gadai tu jadi orang yang kaya lah ya. Itu jadi orang yang menguruskan itu pun dapat untung juga ya Ustaz ya. Ini satu jual beli. Okey, satu cara lagi ialah yang dah buka lah senang. Dah buka ya, senang sama ya. Okey, pergi ke bank. Cantik. Ni 3,000. Pergi ke bank. Dia akan rahan sistem Islam. Dan dia pun dikawal oleh bank negara. Bank negara kata kalau rahan jangan ambil upah simpan lebih 1%. Oh begitu ya. Jadi itu satu peluang yang menguntungkan. Jadi kalau 3,000 kita pergi ke arahan,
kita akan dapat cash money RM2,100. RM2,100. Mana ada satu sistem yang boleh dapat duit tanpa ada saksi, tanpa ada garantor dan sebagainya. Ini je RM3,000. Dalam masa sama, emas kita bank tolong jaga. Dapat cash money RM2,100. Okay? Bila dia turun besok kita pergi beli. Bila RM2,100 ni kalau bagi pelabur emas, dia boleh sebahagian dibelikan dinar. Saya tak bawa dinar ini. Dinar yang 1 dinar. Yang depan ni? Yang ni 5 dinar, ni mahal ni, 3-4 ribu ni. Yang 10 ini ini 6,000, 10 dinar. Okey. Jadi beli 1 dinar tu yang jumlahnya ialah harganya sekarang kalau hari ni 600 lebih. Kalau dengan 2,100 boleh tambah beranakkan 2 lagi. Yang baki yang 300 tu 70% tu boleh guna untuk kegunaan harian. Okey, dah beranak dah ni. Yang beranak ni pula boleh lagi dirahankan lagi. Beranak lagi. Ini rahsia emas. Tu dia. Emas kita tersimpan, okey. Itu dirham. Ini negeri Kelantan ya. Di Kelantan dirham perak dan dinar Kelantan ada lambang Kelantan. Okey, kalau demikian kita gunakan rahan kita kena bayar upah simpan dan duit yang kita advance yang kita gunakan ialah 6 bulan dia punya tempoh matangnya. Sebelum dia tempoh matang kita pergi, tuan-tuan, emas kita yang 3,000 saya kata tadi tu bukan 3,000 lagi. Sebab emas sentiasa naik. Dalam 6 bulan mungkin harganya jadi 3,400, 3,500. Ini kita akan check 6 bulan daripada sekarang. Dan dia boleh bayar 2,100 yang kita pinjam dan dia boleh bayar upah simpan yang kita pinjam. Ini rahsia emas. Kalau kita rasa nak tinggi lagi, kita bayar upah simpan. Kalau 1% RM21 kali 6, 126. Saya tak nak tebus lagi. Saya nak bayar 6 bulan. Saya nak extend lagi 6 bulan lagi. 6 bulan lagi emas naik. Cukup 6 bulan lagi, kita rasa nak tinggi lagi, kita extend lagi, bayar upah simpan, tambah lagi 6 bulan lagi. Emas akan naik lagi. Kenaikan emas ni, harga emas boleh membayar apa yang kita guna. Sebab yang kita guna 2,100 tak bertambah. Upah simpan setakat tu. Tetapi emas nilainya akan tetap bertambah. Daripada 3,000 akan naik. Ini satu rahsia. Saya nak pengalaman ustaz emas ini dinilai dengan nombor macam dikatakan 916 atau ada nombor-nombor lain. Boleh terangkan sedikit sebelum ustaz cerita yang lebih penting tadi? Yang mudahnya emas bar atau emas pelaburan Jongkong biasanya 999. Maknanya 100% emas. Hampir tulen lah. Hampir tulen. Memang sebenarnya 100%, tapi nak cetak 100% orang tak percaya nanti. Jadi dibuat 999 artinya 99.9 emas. Dan memang lembut. Emas ni lembut ni. Tak rasa nak gigit je. Emas ni sebab itu dia tidak sesuai untuk perhiasan. Bila nak jadi perhiasan, dia kena kurang, kena masukkan logam lain. Maka biasanya perhiasan 9116. Dah kurang baru dia agak kuat. Dan dinar pula, dinar memang ini sukatan yang diberitahu oleh Rasul dan Sayyidina Umar, dia mesti 916. Ada tu di belakang ni. Kalau dinar, termasuklah dinar Kelantan juga 916. Kalau di Kedah dinar Muslim 916. Jadi dinar ni memang 916 tu sukatan Nabi. 1 dinar sukatan Nabi ialah kalau nisbah sekarang 4.25 gram. Dah lah cantik dah lah memang cantik dah memang cantik. Hiasan dia tulis tanda 5, bermakna 5 dinar. 5 dinar. Kalau 1 dinar saja? Kebetulan saya tak bawa tapi ada kiraan lain 2 ke? 1 dinar 4.25 gram. Okey, 5 lepas tu? 5 dan ada 10 gram. 10 pun ada 10 besar sikit lah yang tadi tu 10 ini 10 gram. Mari kita tengok. Ini dia. Jadi bagi kecuali sikit orang menonton ni. Mana ada orang yang tidak terliur tengok emas. Memang. Kalau tidak masakan Allah sebut dalam Quran. Ya, betul. Yang berharga emas, perak, pinggan mangkuk emas dan perak dan sebagainya. Bagi ini adalah 10 10 dinar. 10 dinar. Ada lambang masjid apa ni? Itu masjid. Ini sebab ini public gold punya. Kalau Kelantan punya dia ada ciri Kelantan. Selamanya dia. Selangor kita boleh buat ciri Selangor. Boleh, kita buat Selangor pula. Masjid negeri ada. Nak kecur kali orang Selangor ni. Okey. Satu lagi lah sebelum saya lupa. Saya nak cerita satu rahsia. Seronok ni. Okey, Cik Zubir Ya. Kalau 3 ini, satu ni 3,000 kan? Ya. Kalau saya nak dapatkan 5 ketul berapa ribu? 5 kali 3 15 lah. Okey. Percaya tak Cik Zubir, saya boleh dapatkan emas
5 ketul ni dengan RM6,600 saja. Bagaimana caranya tu? Tulen atau tidak? Boleh digigit? Okey. Kokak, ya. Okey. Sekarang Cik Zubir kasih saya RM3,000. Saya kasih emas. Tunai. Cik Zubir pergi ke Rahan.